بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu lagi pada hari ini untuk sesi ulang kaji kita pada halaman 70 hingga 74 dalam My Quran Time, baca faham amal. Dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ahlan Ustaz ya. Ahlan. Masya-Allah. Dan juga Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Seperti biasalah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita bersama dengan Ustaz Musaffar. Sebelum ini ataupun berkelulusan syariah di Universiti Yarmouk di Jordan ya, dan banyak pengalaman, pernah bertugas di perbankan ya, dan juga banyak menulis ya, ada buku yang telah ditulis pun oleh Ustaz tentang gelak ketawa Ustaz ya Rasulullah. Betul. Ya, masya-Allah. Jadi sebabnya ceria gembira pada hari ini pasal ada teknik dia yang boleh mungkin kita kongsikan, tapi halaman 70 hingga 74 ini adalah kisah tentang Rasulullah itu mengalami sedikit luka kecederaan Ustaz ya, dan macam mana Rasulullah bangkit bersama dengan sahabat yang kita ingin sama-sama semak pada hari ini, bermula daripada halaman 70 hingga halaman 74. Jadi sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka halaman 70 dan kita sama-sama ingin sama-sama melihat kepada apakah yang kita dah belajar pada 5 hari sebelum ini, daripada hari Isnin hingga Jumaat, agar kita pasakkan, kita boleh faham dan kita ambil pelajaran daripada 5 halaman ini untuk diaplikasikan di dalam pekerjaan kita, di rumah, dalam kehidupan kita seharian. Jadi sama-sama kita mulakan dahulu ya, kita melihat balik kepada ayat 154 daripada halaman 70 ya. Sebenarnya kalau kita sudah ulang kaji minggu lepas, di dalam kecamuknya perang Uhud itu berlakulah apa, round pertama menang, round kedua, pusing yang kedua itu kalah. Maka sahabat mengalami ghamman bi ghammin pada ayat yang ke-153. Ini kita telah belajar sebelum ini, dan pada ayat 154 itu Allah menyatakan tentang Allah menurunkan amanatan ya, menurunkan rasa selamat nuasa, rasa mengantuk pada waktu itu yang memberi kesan kepada hati perasaan para sahabat. Dan di hujung ayat 154 itu Allah menyatakan tentang waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisam hisama fi qulubikum. Maksudnya apa? Di hujung ayat 154 ini Allah melakukan demikian, ujian yang berlaku, kekalahan, kecamuk itu untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Mustafar. Berapa lama Ustaz di Jordan dulu Ustaz? 4 tahun. 4 tahun. Jadi masya-Allah kita hari ini nak tanya sikit istilah sadr ataupun sudurikum, Allah kaitkan dengan ibtila tadi, dan juga qulubikum pada hati. Allah kaitkan dengan waliyumahhisa, dengan membersihkan. Kalau Ustaz boleh cerahkan lagi apa itu sudur, apa itu qulub ya, apa itu sadar, apa itu qalb, yang ada kaitan tak dengan kita yang kita boleh ambil pelajaran daripada ayat 154. Sila Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, kemudian Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi, masya-Allah bacaan Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi alhamdulillah kita berbincang tentang ayat 154 daripada surah Ali Imran, yang mana ia merupakan rentetan daripada peristiwa perang Uhud. Dan kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada akhir ayat tadi berkenaan dengan sudurikum dan juga qulubikum. Betul. Jadi dia begini, asasnya saya ni Ustaz, antara benda yang saya suka adalah bertani juga. Jadi antara benda yang saya tanam adalah kelapa. Kelapa Ya. Jadi bila sebut tentang kelapa ni, dia ada kaitan juga dengan apa yang kita nak bincangkan tentang apa itu hati, apa itu dada, dalam dada, dan apa itu dipanggil sebagai fuad sebagai contohnya. Jadi dia ada kaitan. Ada lapis-lapis. Ada lapisan. Okey. Jadi saya ringkaskan, maksud sadar ni kata sebahagian para ulama, ia bermaksud adalah apa yang ada daripada leher kita sampai ke perut kita. Maksudnya kawasan itu luas. Dan ini boleh kita ibaratkan macam sabut kelapa. Sabut kelapa. Dalam sabut tu pula dia ada yang dipanggil sebagai tempurung kelapa. Tempurung. Jadi tempurung tu adalah qalb. Hati tu. Lapisan nombor 2. Lapisan nombor 2. Okay. Adapun lapisan yang ketiga pula kita panggil sebagai apa yang dipanggil, kita panggil fuad. Fuad itu maksudnya adalah yang lebih memberi manfaat daripada sudut isinya tu, santannya tu. Lembut sikitlah Ustaz Iya, lebih lembut lagi, lebih ke dalam lagi. Itu kaitan antara kalau kita boleh kaitkan dengan kelapa itu. Baik, cuma kita nak bawa semula maksud yang dipanggil sebagai sadar ni, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 22, dia ada kaitan dengan Islam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Dan tidakkah kamu melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan kelapangan dada seorang itu dengan Islam. Maksudnya cahaya Islam ini merupakan salah satu perkara yang pada peringkat asas umumnya. Kemudian untuk menerima, iaitulah menilai antara baik dan buruk, menilai antara kita kata ilmu dan juga manfaat dan sebagainya, maka pada waktu itu datangnya hati. Jadi hati ni duduk tempat yang kedua, iaitu lapisan kedua. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW berkenaan dengan hati manusia ni, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat pada tubuh badan kamu, rupa paras kamu, tapi Allah melihat kepada apa? Hati dan juga amalan kamu. So di situ dia punya punca pengetahuannya, punca ilmu dan punca berkaitan dengan kefahaman dalam Islam. Kemudian kita pergi pada pergi pada perkataan fuad. Fuad lagi dalam. Kalau kita boleh tambah lagi situ, fuad lagi dalam. Fuad ni dia melihat dengan basirah, melihat dengan ma'rifah, pengetahuan. Sebab tu Nabi SAW bila mana Nabi di Isra' Mi'raj kan, Allah sebut dalam surah An-Najm ayat yang ke-11, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah Nabi SAW itu berdusta, menipu, melainkan dia itu benar dengan apa yang dilihatnya, iaitulah dengan mata hatinya. Maka para ulama tafsir mengatakan maksudnya melihat Jibril alaihissalam dengan betul-betul mata hati. Jadi kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita, kita lihat daripada sudut peperangan Uhud, kalau jiwa dah ada, hati dah ada, dalam dada tu penuh dengan kita kata keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu tu kita akan melihat bahawa di kalangan para sahabat, sebagai contoh Abu Dujanah. Abu Dujanah ni kata para sahabat, kalau dia dah ikat serban merah dia sanggup mati syahid. Sanggup mati syahid. Kemudian kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hari Badar, hari Uhud ni dia merupakan hari bagi Talhah bin Ubaidillah. Talhah ni tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, beliau ni putus jari. Dan kemudian dalam keadaan tu 36 ke hampir 40 tikaman, dan kemudian dia ni syahid yang berjalan seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW. Nak ceritanya apa? Bila ada iman, ada hati, ada sadar, ada dia punya fuad yang mendalam kefahaman tentang agama itu, maka dia sanggup berkorban untuk buat apa-apa saja dalam kehidupan dia. Dan Ustaz, kalau boleh saya tambah lagi, perkataan yang pelik juga, perkataan nu'asah. Yang awal tadi mengantuk. Ustaz sentuh tadi perkataan mengantuk. Sekali kita tengok pada ayat ni Allah guna perkataan nu'asah. Pada ayat kursi sinatun wala naum. Sinah. Allah itu tidak diliputi rasa, kita terjemah mengantuk. Tapi sebenarnya ada beza. Nu'as ini adalah dia mukaddimah kepada nak tidur. Adapun sinah dia bukan kepada mukadimah nak tidur, mukadimah nak mengantuk tu pun tak ada. So sebab tu Allah guna pada ayat kursi tu, Allah tu bukan sekadar mengantuk, nak mengantuk pun tak ada. Oh, dia punya mukadimah pada mengantuk. Ya. Kalau nu'as ni mengantuk. Mengantuk, maksud mukadimah kepada nak tidur dah. Mukadimah pada tidur. Itu dia punya cerita. Tahap tidur tu kan. Jadi masya-Allah, itulah bahasa Quran. Jadi kalau kita bincang tadi tentang sadr dan qad ada beza, apatah lagi pada perkataan ini dipanggil mukjizat Quran, berkaitan dengan kalimat Quran. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita dapat lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga tadi, dan kalau hujung surah Ali Imran ini Ustaz
Ustaz ya, ada lapisan keempat yang nama ulul albab tu kan. Betul. Itu kita ambil sesi lain lah tu ya, pasal bukan masuk dalam hari ini. Cuma bila bercakap tentang ibtila kepada sudurikum dan waliyumahhisa ma fi qulubikum itu, di situ ada ujian dan ada pembersihan. Kalau Ustaz boleh tambahkan sikit, cerahkan lagi agar kita tahulah nak buat apa ataupun memahami lapisan 1 2 yang Ustaz maklumkan tadi. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi dia daripada sudut asasnya kefahaman untuk kita mendapatkan apa yang kita bincangkan tadi, dia bertitik tolak adalah apa yang kita buat pada hari ini. Iaitulah kita mentadabbur Quran. Tadabbur Quran, kita mengingati pada ayat-ayat Allah, melihat kebesaran kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu cara untuk kita membersihkan hati, dan dengan kefahaman itu menimbulkan kita punya qalb ataupun jantung hati kita ni. Kalau ikut biologi dia panggil sebagai jantung. Kalau ikut bahasa kiasannya hatilah. Jadi daripada sudut asasnya, ilmu dia merupakan salah satu perkara yang boleh mengangkat darjat manusia dan juga dalam keadaan tentu boleh memberikan kefahaman, kejelasan. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang mana Allah hendakkan banyak kebaikan pada dia, Allah akan beri dia faham dalam agama. Faham ni kadang-kadang orang beramal tapi tak faham, masalah. Orang baca Quran kadang-kadang tak faham, masalah. Sebab tu kita adakan program ini untuk kita faham dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita dapat membersihkan lapisan hati-hati yang kita ada tu dan menjadikan kehidupan kita insya-Allah sentiasalah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi Quran ni maksudnya dia pergi pada lapisan pertama ya. Maksudnya kalau ada was-was fi sudurin nas itu Quran boleh positifkan ya. Pergi lapisan kedua dia tenang dengan zikir ini, sampai kepada fuad pun memberi kesan Ustaz ya, sehingga kan ulul albab itu bila dia tadabbur kepada ayat al-Quran terserlah lapisan nombor 4 Ustaz ya. Baik, jadi itu adalah bagaimana lapisan-lapisan dalam hati manusia ini, perumpamaan mudah tadi kelapa ya. Inilah yang ditarbiah kepada tentera-tentera pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bila berlakunya peristiwa pertempuran dua pihak tersebut, jam'an ya, ada yang menang, ada yang kalah, dan ketika round 2 pusingan kedua kalah umat Islam, 70 orang yang meninggal wafat. Pada waktu itulah kesedihan berlaku, ada yang kecewa, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bekalkan dengan sesuatu untuk terus memimpin. Jadi mari kita sama-sama lihat kepada halaman yang ke-71 pada ayat 159. Ini bagaimana menguruskan konflik kalau ada pasukan kita yang tak buat kerja ataupun tidak mengikut arahan. Banyak perkara bencana berlaku, tapi what's next? Ya, bagaimana HR bagi pegawai-pegawai di pejabat nak menguruskan bos-bos yang ada ataupun ayah ibu di rumah. Kita baca dahulu ayat 159 agar kita dapat bersama ya mengamalkan intisari daripada sunnah Nabi mengikut pada ayat al-Quran ini. Kita persilakan Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul, tetamu jemputan kita al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah telah membicarakan kepada kita bagaimana untuk menjadikan hati kita hati yang bersih, hati yang selamat insya-Allah. Tak lain tak bukan antaranya dengan kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan terbesar diturunkan Al-Quran Karim. Baik, kita nak tadabbur ayat seterusnya, ayat yang begitu hebat 159. Jom sama-sama kita membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت
فتوكل على الله فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan ayat 159 daripada surah Ali Imran ini bercakap tentang pasukan tentera Islam yang pada waktu di atas Jabal Rumman, Jabal Memanah itu ada di kalangan mereka yang tidak mengikut arahan tepat. Ya, mungkin mengikut arahan tetapi tidak tepat sebagaimana yang dimaklumkan oleh Nabi. Jika walaupun katakan kalah, walaupun mayat ataupun jenazah dimakan oleh burung, masih lagi perlu bertahan sehinggalah datang wakil untuk menerangkan bahawa sudah kita bersurai ataupun tidak. Tetapi kerana cara membuat keputusan itu sedikit berbeza, ada tentera yang pergi ke bawah mendapatkan harta, maka pada pusingan kedua diketuai oleh Khalid Al-Walid yang masih lagi belum Islam pada waktu itu, menyerang dan akhirnya kalah. Maksudnya apa? Di sini ada kesilapan yang berlaku dalam pertempuran tersebut. Dalam perjuangan kita di rumah kadang-kadang ada kesilapan, dalam tempat kerja ada tersilap yang boleh menyebabkan kita marah, tetapi Allah memberikan panduan kepada kita. Yang pertama, maafkan, mintakan keampunan dan juga bermesyuarat pada urusan-urusan selepas itu. Jadi kembali pada Ustaz Mustafa, bila bercakap tentang perkara ini Ustaz ya, dia waktu semua lancar ni kira okey kan, dekat pejabat ke, kat rumah ke, dalam perang waktu pusingan pertama. Tapi bila pusingan kedua tu ada orang yang tak ikut cakap, ada yang buat masalah silap ya. Pasal masalah silap ini manusia, tetapi bila dalam pertempuran, dalam perkara-perkara kritikal tersilap, darah boleh menyirap kan. Pada waktu ini Allah mengingatkan pada Nabi, jika bukan dengan rahmat Allah maka tidaklah Nabi itu dapat bersifat layyin ataupun lintalahum. Jadi di sini Ustaz ya, kalau katakan orang buat silap kan, jadi kita kena maafkan, kena istighfar, mesyuarat dengan dia. Tapi kita pun diingatkan jangan sampai masuk lubang biawak dua kali. Kan, dia asyik buat silap je, asyik lambat ke, asyik buat perangai kertas kerja tak siap-siap, bukan dua kali sampai berpuluh kali. Betul. Kan. Jadi sebenarnya Ustaz mencerahkan perkara ini, Allah ingatkan di hujung itu, bila dah buat keputusan, tawakal ya, tawakal kena betul-betul, bukan mudah tawakal. Ustaz pun mengulang banyak kali tadi. Apa panduan sebenarnya yang boleh kita faham daripada ayat 159 ini? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahagia Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Ahmad Tirmizi. Jadi bila kita lihat kepada Uhud itu sendiri, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana satu orang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni ketika mana ayat ni turun, beliau menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kebaikan kepada umat ini kerana nabinya bersifat lemah lembut, tidak kasar dalam dakwah dan dalam mengingatkan mereka-mereka yang telah pun terbabas daripada landasan. Jadi ini merupakan satu kelebihan, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajmain. Dan bila kita lihat orang-orang yang mana dalam seperti mana yang disebutkan tadi oleh Ustaz Tuan Fazrul, ketika mana adanya masalah, kemudian dalam keadaan tertentu dia buat lagi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, merah saja kalau pancakat contohnya kan. Kemudian juga kalau suruh buat proposal entah ke mana, dia entah ke mana kan. Jadi ini merupakan satu perkara yang masih tak lagi kita nak bagi peluang pada mereka ni. Ini dia punya pokok asas perbincangan. Ataupun kita kata boleh tak kita nak lagi bermesyuarat dengan mereka ni, nak ambil lagi buah fikiran mereka ni. Baik, asalnya mesyuarat ni dia merupakan satu sunnah Nabi SAW. Sebab tu Allah sebut juga dalam surah Syura pada ayat yang ke-38, wa amruhum syura bainahum, dan perintahkanlah mereka untuk mengadakan mesyuarat di antara mereka. Dan Nabi SAW, kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir, ketika mana menafsirkan ayat berkaitan dengan perkara ini, beliau menyatakan bahawa Nabi SAW ini sendiri dalam banyak perkara Nabi bermusyawarah. Dalam Badar Nabi musyawarah, dalam Khandaq Nabi musyawarah, berkaitan dengan peristiwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha difitnah, maka Nabi bermusyawarah macam mana nak menyelesaikan perkara itu. Jadi
maksudnya di sini adalah musyawarah ini memang satu perkara yang sunnah, yang memang digalakkan dalam keadaan apa sekalipun. Cuma persoalan di sekarang, adakah kita nak masih babitkan, masukkan orang-orang yang pernah buat silap ataupun yang pernah terbabas ini untuk kita bincang dalam satu mesyuarat perbincangan. Di sini dibahaskan oleh Darul Ifta Misriyah, merupakan satu kita kata badan rasmi pengeluaran fatwa di Mesir. Maka mereka menyatakan hatta dengan non-muslim sekalipun kita boleh bermusyawarah. Apatah lagi orang yang pernah buat silap dan sebagainya. Sebab ceritanya, sebab tu Ustaz Ahmad Tirmizi ulang banyak kali tadi. Sebab nak pergi nak pergi pada tawakal tu kan. Tawakal ni sebenarnya setelah satu benda tu diputuskan, satu orang dia boleh bagi pandangan. Dua orang, tiga orang yang pernah buat silap ataupun non-muslim sekalipun, dia boleh bagi pandangan dalam mesyuarat yang kita putuskan. Jadi yang keputusan akhir tu yang kita nak buat tu, maka sebab tu dia panggil fatawakkal 'ala Allah. Maka keputusan akhir tu yang kamu nak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks kerja, sebagai contohnya satu orang bos, sebagai contohnya satu orang kita kata pekerja. Jadi pada waktu itu mesyuarat ni satu benda yang sangat penting. Sebab tu jangan riak, orang kata kan, jangan kita tidak menghadiri mesyuarat. Kerana mesyuarat ni mungkin ada kan buah fikiran yang baik, yang bagus untuk kita ketengahkan. Dan juga daripada sudut asalnya ayat ini membincangkan tentang isu, boleh kita tengok dalam konteks HR, dalam konteks kehidupan, dalam konteks rumah tangga dan sebagainya, ada beberapa perkara. Pertama sekali, kita jangan ingat kita sebagai kedua keluarga ataupun kita bos, kita semestinya betul. Yang itu perkara pertama kita. Sebab Nabi SAW musyawarah ni, Nabi itu terima wahyu. Kan Nabi itu dipimpin oleh Allah, tapi Nabi SAW akan minta kepandangan, sebagai contohnya Al-Munzir. Nabi minta pandangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan sebagainya untuk sesuatu urusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bila buat satu keputusan dalam mesyuarat, dalam perbincangan, antara benda yang sangat penting untuk kita ketengahkan adalah dia mesti kepentingan individu tu maksudnya kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan individu. Ini kaedahnya. Yang ni yang dipanggil kata Syekh Dr. Qaradawi fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan dalam menyusun membuat rangka mesyuarat, kita kata perbincangan berkaitan. Kemudian juga kena tengok contoh ginilah. Katakanlah contohnya ni gaji nak kena potong ni. So gaji kena potong tu patutnya individu lah. Tapi untuk menyelamatkan syarikat, nak tak nak kena buat juga. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai kepentingan umum. Yang kedua pula, kita akan melihat kepada dia punya keputusan itu jangka panjang. Jangka panjang, jangan ambil jangka pendek. So kita jangka panjang contohnya nak selamatkan syarikat ni, mungkin lama lagi kita nak bekerja di syarikat ni contohnya. Jadi ini semua merupakan pengajaran kebaikan daripada mesyuarat yang akhirnya boleh bukan hanya sekadar kita melihat di situ, tapi kita memandang untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, dalam ibu bapa, sebagai ketua keluarga, sebagai bos dan sebagainya. Jadi itu antara boleh yang kita bincangkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz mencerahkan tentang pentingnya mesyuarat ini, walaupun dengan non-Muslim, dengan orang yang pernah buat silap, kerana kita nak pada perkara pertama tadi ialah kita tak semua betul Ustaz ya. Yang paling betul Allah lah ya. Allah yang memberi rahmat, dan dengan kita terus bersifat layyin tadi itu, bersifat lemah lembut, maka kita boleh bawa kepada memaafkan, juga meminta ampun, dan juga aktiviti ketiga tadi itu mesyuarat Ustaz ni. Pasal kalau hati tengah bergejolak ni, nak mesyuarat pun kan, itu yang istilah cold storage tu. Kan, bukan cold storage yang supermarket tu kan. Ini dia letak satu jabatan pasal nak memulaukan, tetapi itu bukanlah kaedah di dalam Al-Quran, kerana tawakal bukan pada bos yang betul ataupun pada suami ke pada ketua yang betul, tapi yang paling betul mestilah tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya bila Nabi buat begini Ustaz ya, selepas itu lepas Uhud itu walaupun ada silap, tapi lepas itu menang, kerana semuanya ambil peluang, Nabi beri peluang, dan peluang itu sudah tentunya diperjuangkan oleh ayat ke-159 ini. Jadi pencerahan ini amat penting. Itu sebabnya kalau ada yang cakap asyik meeting je, maksudnya kena berjaga-jaga. Kerana apa? Mungkin kerana proses meeting tu yang tak dibuat betul. Ya. Tetapi institusi mesyuarat ini memang adalah satu yang ada dalam surah Asy-Syura, ada dalam surah Ali Imran, untuk kita sama-sama menghidupkan tawakal. Tanpa mesyuarat Ustaz ya, nampak gayanya susah nak bertawakal ya. Kalau tawakalnya ditawakal pada sini, bukan tawakal pada atas, kerana mesyuarat memerlukan kerendahan hati untuk mendengar pendapat pelbagai, mengambil saripati Ustaz ya, daripada satu kalau tebuan ataupun lebah tu dia ada dia punya tempat sarang dia tu, nak
ambil madunya itu perlukan kepada syura bainahum wa syawirhum fil amr. Jadi kita berhenti sebentar, kita menyambung kembali selepas ini My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. فإذا عزمت فتوكل على Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang sentiasa setia bersama dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, saya nak berjumpa kepada semua sahabat-sahabat untuk sama-sama kita bergabung di platform rasmi yang kita sediakan. Kita ada Facebook, Sahabah Al-Quran My #Quran Time. Yang kedua, My #Quran Time. Dan juga boleh tonton di YouTube episod-episod kita, iaitu My #Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Baik, saya serahkan balik kepada Ustaz Faz. Okey, baik Ustaz. Kita alhamdulillah bagi tuan-tuan jangan lupa untuk mengikuti platform-platform yang ada untuk kita menyimak kembali. Kita sudah pun berbincang ataupun sampai pada halaman 74. Jadi mungkin ada yang kata bahawa saya tertinggal halaman pada ataupun perbincangan surah Al-Baqarah ya ataupun awal surah Ali Imran. Tuan-tuan boleh ya pergi ke YouTube tersebut, typekan saja Quran Time, beritahu alamatnya 71 ke 70 ke, maka kita akan dibawakan kepada rakaman ataupun sesi tersebut. Moga-moga kita boleh semak. Dan pada hari ini kita dalam sesi ulang kaji bersama dengan Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Beliau adalah seorang yang amat aktif dalam bidang syariah dan menulis ya di Sinar dan juga menulis 2 buah buku yang kita dapat manfaat pada hari ini banyak. Dan kita nak meneruskan perbincangan kita daripada halaman yang ke-71 bila Allah menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Di dalam komentar tentang Uhud itu timbul perkataan ataupun Allah mengingatkan tentang satu kurniaan, manna, perkataan yang Allah gunakan di sini kepada orang yang beriman. Jadi kita dengar dahulu ayat 164 halaman 71 bersama dengan tuan-tuan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Sebelum kita melihat kepada apakah ya intisari daripada ayat ini dan kaitan dengan Uhud itu sendiri. Sama-sama Ustaz Tirmizi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, Allah mengingatkan tentang satu kurniaan yang besar apabila dibangkitkan Rasul dari kalangan kamu membacakan tilawah dan tazkiyah dan ta'lim, ya, 3 perkara itu di tengah-tengah komentar tentang Uhud dan disambung kembali selepas itu tentang peristiwa musibah dalam Uhud itu. Maka mungkin kita nak melihat ataupun mendengar daripada Ustaz Mustafa, kalau boleh cerahkan Ustaz, sebenarnya apakah yang sedang disampaikan dan bagaimana perkara yang sama juga format itu yang kita nak gunakan, manfaatkan pada waktu ini apabila kita berhadapan dengan cabaran hidup. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang berbahagia Ustaz Ahmad Tirmizi, Ustaz Tuan Fazrul. Baik, ayat ini dia special kerana dalam ilmu tafsir ataupun ilmu bahasa Arab ni dia dipanggil sebagai jumlah mu'taridah
Jumlah mutaridah ni kita senang fahamlah. Ayat selingan. Ayat selingan. Dan ayat selingan ni cukup cantik sebab tu Quran ni kalau kita baca dia tak jemu, dia tak macam novel. Kalau kita baca novel satu part dia tak berulang dah, dia tak ada benda lain dah. Tapi bila baca Quran, kejap-kejap Allah bawa kita pergi tengok laut. Wal fulki tajri fil bahr. Tengok tu kapal tu yang berlayar di lautan. Kejap-kejap Allah kata tengok siang. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami telah jadikan malam itu untuk kamu siang itu untuk kamu cari kehidupan. Kemudian Allah kata kamu tengok dan ni, tengok tentang azab Allah pula. Tengok tentang kaum terdahulu. Maksudnya begitu cantik urusan Quran itu sehingga bila mana kita bincang tentang Uhud, Allah nak stop kejap. Jumlah muqtaridah ayat selingan itu dan Allah nak bawa kita kepada apa? Tentang kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, ayat selingan ni dalam Quran terlalu banyak. Sebagai contoh daripada surah Al-Baqarah, bila mana kita bincang ayat 183 daripada ayat berkaitan dengan Ramadan, kemudian ayat 187 Allah cerita tentang doa. Kemudian juga kalau tengok daripada sudutnya 275 daripada surah Baqarah Allah cerita tentang riba. Kemudian pada ayat yang bawah iaitu 278 Allah cerita tentang orang beriman. Kemudian sambung balik tentang orang-orang yang mana bila mana dia berkait dengan riba dia akan diperangi oleh Allah. Jadi ayat selingan ni apa tujuan sebenarnya? Sebenarnya kalau kita mengkaji tafsir dan kita lihat dia ada kaitan dengan ayat sebelum dan ayat selepas. Ada kaitan ya. Ada kaitan. Bukan sekadar selit kat situ. Bukan selit saja. Bukan nak memenuhi cerita tu bukan. Dia ada kaitan. Antaranya apa? Kalau tengok daripada sudut asasnya, kenapa saya sebut surah Baqarah ni sebab kita mengulangi apa yang telah lalu tu kita masuk sikit-sikitlah. Kan. Jadi maksudnya dalam orang puasa Ramadan antara benda yang dikena buat adalah doa. So ada kaitan. Dalam kaitan dengan contohnya pasal ayat riba tadi, kalau kita lihat daripada sudut asasnya Allah cerita tentang pengharaman riba dan sebagainya, tiba-tiba Allah masuk tentang ciri-ciri orang beriman, dirikan solat, kemudian mereka ni tidak akan berasa gundah gulana. Apa maksud dia? Maksudnya dia menegakkan syariat Allah berkaitan dengan apa? Melarang diri dia daripada terlibat dengan riba. Begitu juga dengan ayat ni, maksudnya syariat berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan Uhud, dia merupakan salah satu perintah perang daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu termaktub dalam Quran, perintah daripada wahyu. Dan sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling terbaik satu orang ni berjihad begini? Orang ni berjihad begini, orang ni berjihad begini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tu tidak termasuk dalam apa maksud jihad. Yang jihad sebenar litakuna kalimatullahi yal ulia. Menjadikan ataupun meninggikan kalimah Allah itu adalah jihad yang sebenar. Jadi bila sebut tentang jihad, maka di situ juga ada kaitan dengan siapakah pemimpin kita. Jadi pemimpin kita pada waktu ini jihad ni pemimpin para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu antara sahabat ni tak semua yang turun daripada Jabal Rumal tu. Contohnya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair dia kekal. Dia ingatkan kamu jangan turun. Nabi dah pesan jangan turun apa keadaan sekalipun. Tapi 40 orang turun. Tinggallah lebih kurang dalam 9 ke 10 orang dekat atas tu. Jadi menunjukkan bahawa mereka ini bila pegang pada prinsip Quran, pegang pada prinsip yang dibawa oleh Rasul, antaranya apa? Antaranya adalah membacakan tentang ayat-ayat bukti kenyataan kebesaran kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan mereka daripada kesyirikan, keburukan, daripada sifat-sifat jahiliah dan mengajar mereka tentang Alkitab. Maka kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya akan menjadikan manusia itu berada di atas landasan yang benar, kembali kepada Quran, iaitulah seperti mana diriwayat daripada Imam Malik dalam kitab beliau Muwatta, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada manusia dua perkara, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Maksudnya dalam kecamuk Uhud, kekalahan tersebut, Allah mengingatkan bahawa perjuangan ini mestilah Quran dan juga Rasul itu sebagai satu kurniaan yang besar, yang itulah yang perlu diperjuangkan. Kalau kalah sementara ke menang ke, semuanya itu kerana perjuangan Quran dan juga Rasul itu sendiri ya. Jadi itu adalah satu pencerahan untuk kita memahami kesatuan tema Ustaz ya. Maksudnya ayat ini bukanlah sekadar, walaupun namanya jumlah muqtaridah itu dia macam ni sikit ya, tapi rupanya dia kan dia sesuai untuk memastikan kalau bata saja dia tak ada simen kan, dia tak jadi satu rumah Ustaz kan. Masya-Allah. Jadi ini yang kita nampak dan kita teruskan ya ulang kaji kita pada halaman yang ke-72 ya, menarik tentang mereka yang sudah syahid ini pada ayat 169. Allah kata jangan kamu menganggap mereka itu terbunuh, perjalanan Allah itu amwata ya. Nak mohon pada Ustaz Tirmizi baca ayat 169, kemudian nak nanti Ustaz boleh cerahkan tentang istilah yurzaqun itu apa maksud mereka tu diberi rezeki kan. Baik, kita dengar dulu.
Baik, kita terus membaca ayat 169. Auzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله. Dan jangan sekali-kali kamu menganggap bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Allah menggunakan perkataan wala tahsabanna, kamu berkira-kira, kamu menyangka. Kadang-kadang kita bila fikir sendiri ustaz ya, kadang-kadang dapat bisikan-bisikan dekat telinga ke apa, kita boleh bertukar kita punya cara berfikir ya, daripada serius jadi tak serius, daripada tak serius jadi serius kerana bersangka-sangka. Tetapi sebenarnya Allah cakap salah satu sangkaan itu yang qutilu fi sabilillah amwat, ada yang bersangka begitu, tapi Allah kata mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Apa maksudnya ustaz? Yang maksud yurzaqun, Allah bagi rezeki kat situ. Sila. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang penonton rahmat Allah, terus kita bersama dalam My Quran Time. Jadi kita berada pada ayat yang ke-169. Jadi bila bincang tentang rezeki ni, kita pergi patah balik, kita akan tengok daripada surah Baqarah ayat 154 yang mana Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mati syahid. Apa keadaan dia? Mereka, manusia tidak akan dapat merasakan kesyahidan, kehebatan orang yang mati syahid tu. Maka jawabnya pada ayat ni. Jawabnya apa? Mereka yang dapat rasa tu adalah mereka dikurniakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dalam ayat surah Baqarah, bal ahya'u walakin la tash'urun, mereka hidup tapi kamu tak sedar. Okey, so jawab di sini, pada sini. Jawab di sini. Okay. Jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita jawapan, dan ini menunjukkan dia adalah tafsir Quran dengan Quran. Jadi akhirnya memberikan jawapan bila sebut tentang rezeki tapi tak jelas lagi. Mana rezeki pula ni, rezeki apa benda pula ni kan? Betul. Rezeki biasa duit contohnya kan. Jawapannya ada pula dalam hadis. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang-orang yang mana telah pun meninggal di jalan Allah, iaitu mereka berjuang di jalan Allah mati syahid ni, mereka ini berada di dalam tengkolok burung yang hijau yang mana berterbangan di syurga. Yang mana burung ini dia singgah di sungai. Burung ini juga seolah-olah diandaikan dengan mereka memakan rezeki daripada syurga, buah-buahan, dan dia juga merupakan salah satu daripada kelebihan. Jadi Allah sebut juga pada ayat 100 yang ke-70, antara kelebihannya apa? Mereka boleh berjumpa dekat syurga. Sama-sama syahid tadi tu, mereka berjumpa dekat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan salah satu kelebihan orang yang mati syahid. Kemudian kata mereka kata, kalaulah orang kat dunia tahu kelebihan ini, mereka juga akan kejar tentang kematian syahid yang disebutkan dalam Quran ini. Itu kelebihannya. Dan kalau kita tengok, ini kelebihan orang mati syahid. Kalau kita tak syahid, tak pergi berjuang, macam mana pula? Kematian orang beriman pun jangan risau. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga hadis yang sahih, nasmatul mu'min yu'alliq bi asjari jannah hatta yarji' Allahu ila jasadi yaumil qiyamah. Ruh orang beriman ni berada bergantungan pada pokok-pokok di syurga, sehinggalah mana Allah bangkitkan, Allah kembalikan ruhnya kepada jasadnya pada hari kiamat. Yang special hadis ni Ustaz Tirmizi diriwayatkan daripada Imam Ahmad, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik. Imam mazhab yang hebat. Jadi menunjukkan bahawa roh orang beriman ada kelebihannya, roh orang mati syahid pun ada kelebihannya, dan Allah bagikan rezeki. Satu, syurga itu rezeki dah. Jadi apa pula dapat dalam syurga? Maka saya sebutkan dalam hadis tadi, itu menjawab kepada apa yang disebutkan rezeki yang Allah telah kurniakan itu. Hebat, wallahu a'lam. Masya-Allah. Ya, itu adalah bagaimana penerangan tentang bila Ustaz cakap tadi tentang mendapat rezeki tadi itu, maksudnya mereka orang lain masuk ke alam barzah ya, tapi mereka ini maksudnya Ustaz dah merasai nikmat syurga itu sendiri ya. Sebab tu kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, dia ada jasad dan ada ruh. Jadi Imam Ghazali sangat menarik. Sebab kata Imam Ghazali rahimahullah, sebab kita kena ingat bahawa nak masuk syurga kena ada hisap. Kena ada mizan. Tiba-tiba ni bila dah meninggal dah masuk direct kan? Macam mana tu? Kata Imam Ghazali rahimahullah, kenikmatan sebesar yang sebenar masuk syurga itu adalah bila mana roh bersatu dengan jasad. Yang ni ceritanya roh.
Roh roh itu di syurga dah. Masya-Allah. Jasad dalam kubur itulah kan. Betul, Tapi bila dibangkitkan nanti roh dengan jasad dengan timbangan amal dan sebagainya kena lalui juga proses itu. Tapi kalau yang dah dia syahid 70 tanpa hisap 70,000, maka yang tu adalah kelebihan yang Allah bagi. Tak ada beratur-beratur lagi. Tak ada beratur dah. Tak ada tunggu dah. Tak ada jarak 1 meter, masya-Allah. Tak ada SOP, tak ada. Tak ada SOP. Masya-Allah. Terus ya. Terus masya-Allah. Jadi itu adalah penerangan ya kalau katakan dalam hidup kita pun Ustaz ya. Bila kita ceritakan tentang kisah-kisah yang bahagia ini pun dah bahagia kan, belum betul. rasa lagi Belum kan. Dan bila kita dah makan apa Ustaz, sebelum ni kita ada katakan orang makan durian ke mangga ke, rasa sikit kat dunia pun dah sedap ya. Itu preview ya kepada syurga itu. Musangking Ustaz, musangking kat dunia tu Allah nak kata sedap sangat dah. Sedap, kan. sedap. Jadi Akhirat kalau Allah sampai Alam. di sana itu tidak pernah dibayangkan oleh hati, mata, telinga itu adalah satu perkara nikmat ataupun kurniaan kepada orang-orang yang syahid, kepada orang-orang beriman, dan inilah yang perlu kita selalu ingatkan dalam kehidupan kita. Berbaloi Ustaz ya, berbaloi. Kalau katakan ada orang yang belajar bersungguh-sungguh, nanti dapat kerja, dapat duit yang cukup pun dia akan bersungguh-sungguh. Itu baru nak hidup berapa tahun je kan. Betul. Tetapi kita bercakap tentang nak hidup selama-lamanya, dan inilah semangat yang kita dapat daripada surah Ali Imran, perjuangan, dan perjuangan ini perlu diuruskan dengan cara yang terbaik. Baik. Jadi kita nak melihat satu lagi ayat sebelum kita di hujung masa kita yang terhad ini, kita nak lihat kepada sabar dan juga takwa Ustaz ya, pada ayat yang ke-186. Kita jauh sikit ke depan itu, muka surat 74. Tuan-tuan di rumah, muka surat 74 ayat 186. Di situ Allah menyatakan tentang sabar dan takwa ya. Di hujung itu wa in tasbiru wa tattaqu fa innal zalika min azmil umur, iaitu jika kamu bersabar dan bertakwa maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Tadi kan ada azamta kan, tapi kat sini ada azam sekali lagi. Jadi ini bab-bab yang memerlukan kepada keazaman, tekad yang kuat. Tapi Allah mulakan dengan wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau Uhud ini pun sebelum ni ataupun perang sebelum ni kata kalau tasbiru wa tattaqu 3,000 dapat bantuan 5,000 malaikat. Maksudnya jadi boleh Ustaz cerahkan zaman sekarang ni sabar takwa itu macam mana kita nak jemput bantuan lebih lagi agar kita jadi orang yang azmil umur. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walaupun berakhir rasa macam tak cukup. Ustaz, Kita punya perbincangan teruslah. Masya-Allah. Jadi bila kita sebut tentang sabar dan takwa, yang paling cantiknya dalam Quran ini khusus surah Ali Imran, Allah sebut sekurang-kurangnya 4 kali. Betul. Pada ayat yang 125, ayat 120, iaitu Allah cerita tentang sabar dan takwa juga, tentang ayat 125, dan pada ayat yang ke-186 dan ayat yang ke-200. Jadi itu ada sebab tu. Sebab tu pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala telah gabungkan antara ciri-ciri berkaitan dengan sifat sabar dan takwa. Sebab kalau tak sabar dia tak boleh jadi. Daripada sudut asalnya kita sebut secara ringkasnya, sabar dalam kehidupan kita ni kalau kita nak tengok dalam Badar, dalam Uhud, ini merupakan satu benda yang jarang kita nak nampak daripada sudut realitinya. Tapi kita sendiri yang berhadapan dengan kesabaran itu, kita tahu bagaimana kita nak menguruskan kesabaran. Baik. Jadi sabar ni kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia terbagi pada 3. Satu, sabar ketika mana melakukan amal kebaikan. Antara contoh nak buka TV ni. Nak buka Duduk TV sejam ni 1 payah jam. ni. 1 jam ni nak tunggu sekejap lagi, nak masak, anak nak ambil anak sekolah, macam-macam. Jadi 1 jam. Jadi sabar nak buat kebaikan, nak solat, nak qiyamul lail, itu yang pertama. Yang kedua, sabar di atas mengelakkan diri daripada dosa dan maksiat. Pun kena sabar juga. Allah, tanya orang puasa, macam Ustaz sebut tadi, nampak musangking waktu puasa. Macam insya-Allah. Sabar tu banyak sabar itu kan. Sabar sungguh tu kan. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga, sabar bila mana menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sangat kait rapat dengan peristiwa Uhud ni yang menjadikan kesabaran yang sungguh-sungguh kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sikit lagi takwa. Takwa ni bukan sebut saja saya bertakwa pada Allah. Khatib sebut ittaqullah, waktu itulah paling sedap tidur. Masalah, masya-Allah sungguh kan. Jadi bila sebut bertakwalah kamu pada Allah, 3 terus. Kita terus ingat terus 3. Takwa dengan hati, takwa dengan perkataan kita, dan takwa dengan perbuatan kita. Jadi takwa itu semua ada pada sifat para sahabat bila mana menguruskan isu berkaitan dengan Uhud, khususnya mereka yang sebagai contoh Ammarah ataupun dikenali sebagai Ibnu Sakan. Bila Nabi sebut, siapa yang nak ni cepat ni, Quraisy tengah mara ni,
Maksudnya daripada kafir musyrikin, tentera Mekah tengah mara. Siapa yang nak syurga? Terus amarah ke depan dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia sabar, dia takwa, dia yakin dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dan itulah kehidupan kita. Kita sabar dan kita yakin dengan apa yang Allah telah kurniakan kepada kita dan yang akan datang walaupun kita tidak nampak pada waktu sekarang. Wallahu a'lam. Sabar walaupun perkara itu tidak nampak, tetapi kita akan dapat berjaya. Itu membawa pada takwa yang mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mustafar mencerahkan beberapa perkara dalam halaman 70 hingga 74 ini. Ya, ada banyak lagi soalan sebenarnya Ustaz ya, tapi dengan masa yang ada ini kita amat menghargainya. Kita ingin melihat kepada apakah yang doa yang boleh kita sama-sama ya, sama-sama kita panjatkan agar pelajaran yang kita dapat beberapa pada hari ini dan juga intisari halaman 70 hingga 74 ini dapat Allah bantu kita untuk dibaca selalu, difahami dan juga diamalkan. Jadi silakan Ustaz Mustafa memimpin doa bacaan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi dengan ini kita berada di penghujung. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan untuk terus sama-sama dalam My Quran Time, dan juga tuan-tuan boleh membantu bersama kita berjuang bersama menyumbang dalam wakaf untuk ummah, satu usaha kita bersama untuk sama-sama kita menyebarkan mushaf Al-Quran. Tapi lebih daripada itu ialah kesedaran Al-Quran untuk kita berjuang dengan sabar, dengan takwa. Moga-moga Allah terus memberi bantuan kepada keluarga kita, kepada masyarakat ini dengan tali Allah Al-Quran. Jadi insya-Allah kita bertemu pada jam 11 malam, pada jam 6 pagi insya-Allah ulangan, dan siaran ini, rancangan ini dibawakan khas oleh Mufaz. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Mustafar, Ustaz, dan insya-Allah kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.